Okey, kita sambung part 2 soalan, set 8 soalan 11. Baik, soalan 11 ni, kata majmuk yang berikut tergolong dalam istilah khusus kecuali. Kecuali, apa yang kecuali itu ialah rangkai kata bebas iaitu warga emas. Yang macam ini objek CP dia dalam bahasa Melayu, jalur lebar ini dia dalam sejarah, okey. Lepas tu kertas kerja dalam pengurusan, okey. Kemudian kita tengok soalan 12. Okey, dia ada bagi pengulangan kata ganda. Pengulangan vokal berentak bebas. Okey, jadi kalau gini kan dia kata ganda berentak. Baik, jadi kita ada pengulangan vokal, pengulangan konsonan dan berentak bebas. Okey, apakah contoh P? Okey. Okey, A salah sebab dia saki-baki. Pengulangan vokal anak pinak berentak bebas. Okey. Sayur mayur, AU berulang dan hukum hakam HKM itu berulang konsonan. Jadi jawapannya ialah D. Okey. Kemudian kita tengok soalan 13. 13 yang manakah padanan tidak benar antara makna kata ganda dengan contoh. Okey, seakan-akan betul. Lelangit tu kan, lelangit dalam mulut kita tu dia seakan-akan lelangit, langit kerana berada di atas di atas berada di sebelah atas. Kemudian tidak tentu maksudnya mana-mana. Okey, menunjukkan jamak iaitu saudara mara. Macam banyak jenis itu angkut-angkut. Angkut-angkut itu bukan banyak jenis. Okey. Kalau banyak jenis ni macam kuih muih, kuih muih lah, bukit bukau, begitu. Okey. Kemudian kita tengok bukit bukau. Tak pastilah bukit bukau, tapi yang penting macam contohnya ialah kuih muih lah. Itu menunjukkan banyak jenis. Okey. Kemudian nombor 14, yang manakah menggunakan kata ganda dengan betul. Ini handal-handal, bunga-bunga, pelajar-pelajar. Yang salah, yang ini betul. Nombor 2 ini, nombor 1 dan nombor 2 ini betul. Sebab, nombor 3 ni salah. Kenapa salah? Sebab pelajar-pelajar dan rajin-rajin. Nombor 4 pun salah, buah-buahan dan juga masak-masak. Dalam binaan ayat, tidak boleh ada kata ganda, dua kata ganda dalam satu ayat. Okey. Jadi yang betul ialah 1 dan 2. Okey, so dia mau yang betul. Jadi kita kena alert dengan soalan. Okey, kemudian soalan 15, yang manakah menggunakan perkataan berimbuhan berhuruf condong dengan betul. Okey. Nombor 1 ni salah sebab ini kukuh. Kukuh tidak boleh menerima memperkan. Okey. Begitu juga dengan memperindahkan. Tidak boleh juga. Okey, sebab indah. Indah tu kata apa tu? Kata apa nama ni? Kata adjektif. Okey. Kemudian jadi yang betul ialah 2 dan 3. Okey, jadi C. Okey, kemudian di sini yang manakah subjek bagi ayat di atas? Ini kalau kita kena baca betul-betul lah. Sekiranya mendapat persetujuan pihak berkuasa, pelaksanaan projek untuk penduduk kampung makmur. Jadi ini ialah dia punya subjek ialah pelaksanaan projek untuk penduduk kampung makmur. Ini ialah pendepanan sebahagian predikat. Okey. Yang 1 2 3. Ini 3 1 2. Okey. Jadi di jawapannya. Kemudian yang manakah ayat mengandung ni? Frasa nama sebagai pelengkap. Okey, jadi kita cari kata kerja lah. Ini di atas ini tiada kata kerja. Okey, ada kata kerjanya ni nah, rosak. Okey. Rosak ni kata kerja, tapi dia di hujung, tidak ada selepas ayat. Jadi tiadalah pelengkapnya. Datuk Harun sedang memagar. Kita carilah kata kerja kan. Contohnya memagarkan. Nokta. Tak boleh berdiri sendiri. Memagarkan. Macam tak boleh berdiri sendiri kan. Tapi ini kita boleh kasih pasif. Kebunnya sedang dipagarkan. Kebunnya sedang dipagar oleh Datuk Harun. Jadi kita boleh kasih pasif dia. Kemudian C. Beberapa orang peserta bertukar-tukar. Kalau kita titik sini dah boleh bertukar-tukar tu dari mananya? Bertukar-tukar apa? Jadi gambar tu melengkapkan bertukar-tukar.
Okey, jadi inilah jawapannya. Okey, jawapannya ialah C. Kemudian, Nenek Hisham berniaga kuih tradisional tempatan. Jadi berniaga, ini kata kerjanya berniaga. Jadi kuih tu ialah penerang kepada berniaga. Jadi jawapannya C. Kemudian kita tengok soalan 18. Soalan 18, frasa adjektif dalam ayat di atas diperluaskan dengan. Macam ini kan apa? Ini lama ni ini kata adjektifnya ialah lama dan gembira. Sebelum lama, sebelum kata adjektif tu, ini sudah ni kata bantu, terlalu kata penguat. Itu juga kan ini gembira. Okey, sebelum gembira akan kata bantu dan penguat. Okey, sangat itu ialah penguat. Jadi jawapannya D. Okey. Kemudian yang manakah tidak mengandungi dua klausa? Tidak mengandungi dua klausa maknanya disuruh kita cari ayat tunggal. Apakah ayat tunggal? Ayat tunggal itu tidak ada kata hubung. Jadi kita tengok. Kediaman mewah itu dibina untuk orang tuanya. Untuk di sini ialah sendi nama. Ini kata sendi nama. Okey, sebab tidak boleh dipisahkan. Kediaman mewah itu dibina. Kediaman mewah itu orang tuanya. Tak boleh. Okey. B, kenapa? Sebab ini ialah walaupun di sini ialah kata hubung ayat majmuk pancangan keterangan. Kita boleh pisahkan dia. Okey. Contoh. Laut bergelora, nelayan turun ke laut. Nelayan tetap turun ke laut. Walaupun situ kan. Kemudian orang tua itu ke bandar, orang tua itu mengayuh basikelnya. Dengan di sini ialah kata hubung keterangan, kata hubung ayat majmuk keterangan. Cara. Okey. Tanaman petani rosak teruk. Tanaman tanaman petani rosak teruk, tanaman petani ditenggelami banjir. Jadi kerana di sini ialah kata hubung ayat majmuk keterangan musabab. Okey. Jadi jawapannya A. Okey, 20. Ayat yang manakah klausa bebas mendahului klausa tak bebas. Okey, jadi kita tengok di sinilah. Semasa bukan kata adjektif. Maksudnya di sini klausa bebas mendahului klausa tak bebas. Jadi kita tengok di sinilah. Okey, semasa ni kata hubung. Okey, ribut melanda. Okey, banyak pokok tumbang. Jadi semasa di sini, okey, ini ialah kata hubung untuk keterangan tempo. Tatkala permainan dimulakan, penonton merusuh. Permainan dimulakan, penonton merusuh. Jadi di sini tatkala ni ialah kata hubung keterangan waktu. Jadi di sini kalau kita tengok kan klausa tak bebas didahului oleh kata hubung kan. Ini kata hubung, ni kata hubung. Sejak Salim menjadi penaraju. Okey, Salim menjadi penaraju syarikat itu. Syarikat itu kian maju. Jadi sejak ini, okey, ni sebenarnya ayat songsang. Syarikat itu kian maju sejak Salim menjadi penaraju. Okey. Jadi sejak ini ialah kata hubung untuk keterangan waktu juga. Okey, jadi semua ni didahului, ini semua ni ABC didahului oleh kata klausa tak bebas. Jadi belukar itu dibersihkan. Okey, untuk projek tanaman tembikai. Belukar itu dibersihkan. Okey. Ini kan. Okey. Dibersihkan. Okey, belukar itu dibersihkan. Lepas tu yang ini ialah klausa tak bebas. Apa ini? Cikgu punya garisan ini. Okey, ini ialah klausa tak bebas. Okey, itu saja. Okey. Kemudian nombor 21. Ayat yang manakah mengandungi klausa tak bebas sebagai subjek didahului oleh kata hubung. Itu saja. Kita carilah kata hubung sini. Ini bukan kata hubung. Ni kata hubung. Itulah itu jawapannya. Okey.
Okey. Baik, kemudian kita tengok soalan 22. Yang manakah bukan ayat dasar? Kalau bukan ayat dasar maknanya ayat terbitan. Okey, jadi apakah itu ayat dasar? Satu klausa. Apa itu satu klausa? Satu subjek, satu predikat. Ayat penyata, ayat aktif, susunan biasa. Ini semua ialah ayat dasar. Jadi kita tengok di sini. Okey. Dia bilang bukan ayat dasar kan. Jadi ini ayat dasar. Ini B tu yang bukan ayat dasar. Kenapa? Sebab ini ialah ayat songsang. Tadi beberapa orang pelancong barat tiba di sana. Okey, sepatutnya kalau susunan biasa beberapa orang pelancong barat tiba di sana tadi. Tapi dikedepankan. Semua ini semuanya ialah A, C, D ialah ayat apa tu? Ayat ayat dasar. Okey. Kemudian kalau 23 ni, dia kata bukan ayat terbitan. Kalau bukan ayat terbitan, makanya ayat dasarlah disuruh cari. Okey, semua pelatih dibenar. Dibenarkan ni ayat pasif. Okey, untuk bermalam, untuk berada di depan, ini ialah ayat songsang. Ucapan yang saya akan sampaikan, ini ialah ayat pasif. Jadi, B ialah ayat dasar. Lokasi percutian itu agak jauh dari tempat itu. Dari tempat ini. Okey. Kemudian 24. Yang manakah ayat komplemen? Apa itu ayat komplemen? Buas. Bahawa, untuk, agar, supaya. Jadi yang ini relatif. Okey. Untuk di sini ialah kata sendi nama. Bahawa, kenapa kata sendi nama? Okey, sebab lepas untuk dia penduduk Taman Murni. Dia satu frasa saja. Tak boleh dipisahkan. Kemudahan pengangkutan itu untuk penduduk Taman Murni. Tak boleh dipisahkan dua tu. Okey, jadi sebab tu di sini ialah kata sendi nama. Bahawa, bahawa sudah jumpa sini kan. Satu lagi, bahawa hukuman terhadap perasuah itu telah pun dimaklumkan beliau. Pihak berkuasa menyarankan agar. Agar ini ialah komplement juga. Buas kan? Ini buas. Okey, supaya kos sewaan bangunan itu dikekalkan. Jadi jawapannya ialah D. Okey. Kemudian kita ada 25 yang manakah bukan ayat tunggal. Kalau bukan ayat tunggal, dia mau ayat majmuk. Dengan di sini, okey, petani itu ke kebunnya dengan perahu. Satu saja, dengan lepas tu perahu. Tak boleh pisah. Okey, dengan perahu panjang. Tak boleh pisah ayat ni. Okey, agar semua muridnya lulus peperiksaan, kami sentiasa doakan. Bukan ayat tunggal. Ada di sini agar. Okey, ini ialah kata hubung. Dokumen pengenalan diri itu daripada kata sendi nama. Mana ada kata hubung di sini? Surat majikan itu, surat daripada majikan itu tidak boleh dijadikan bukti dalam pembicaraan. Okey, daripada ini juga ialah kata sendi nama. Okey, kita sambung seterusnya. Nanti kita sambung ya, part 3.